Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua warga KSAJ yang hadir, dan juga saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada admin channel YouTube Top 5 Malaysia yang menyiarkan episod terbarunya 5 tempat paling seram di Pahang yang ramai tak tahu. Di mana dalam episod beliau ni, admin meletakkan sedikit suntingan daripada kisah seram alam jin yang berkaitan dengan hantu Jalan Tapah Berincang Cameron Highland. Jadi oleh sebab itu, saya wakil kepada warga KSAJ ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada admin Top 5 Malaysia. Yang mana masih belum subscribe channel Top 5 Malaysia ni, saya sarankan kalian kena masuk, kalian kena tonton, kalian kena hadir sendiri, sebab Top 5 Malaysia ni memang best. Serius best, sebab beliau admin ni dia dedahkan berkaitan dengan misteri, berkaitan dengan yang macam horror-horror ni, seram-seram ni. Kalian kena tengok, nilaikan sendiri. Baik, sebelum kita teruskan dengan kisah serem kali ini, saya ingin membuat satu pengumuman dan juga mendedahkan sesuatu kepada kalian semua. Mesti kalian pelik, kenapa mengguna ganti nama saya? Adalah beberapa pandangan berkata, Abang Janggut, lebih wajar kalau ditukar ganti nama aku tu kepada saya. Sebab yang melihat kisah seram alam jin ni daripada pelbagai sudut faktor umur. Jadi kalau dalam sepanjang proses saya menyampaikan cerita seram, tiba-tiba ada terselit ganti nama aku tu, saya mohon maaf banyak-banyak, sebab itu tanpa saya sedar. Sebab dah biasa guna perkataan ganti nama aku ni. Tapi tak apa, saya cuba untuk ganti nama saya tu sebagai penyampaian yang rasmi di antara saya dan juga kalian semua yang menonton. Kisah ini adalah berdasarkan kisah benar. Kisah benar yang dialami sendiri, kisah benar yang dikongsikan sendiri oleh seorang individu yang bernama Zack. Berlaku di sebuah tasik di negeri Johor. Lokasi tasik tidak dinyatakan kerana kata Zack biarlah ianya menjadi satu rahsia. Apakah yang berlaku pada Zack di tasik berkenaan? Mari saya dedahkan. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Zack dan 3 orang lagi rakannya dah merancang awal-awal. Mereka ni akan memancing sambil berkelah semalaman di tasik berkenaan. Mereka berempat menaiki motosikal bertolak dalam jam 10 malam. Jalan untuk menyusuri ke tasik berikut bukanlah jalan yang elok tau. Tetapi dikabarkan oleh Zack, jalannya boleh tahan rosak, boleh tahan teruknya sebab tanah merah, bukannya jalan tar. Bagi sesiapa yang selalu memancing atau pemancing tegar, kalau pergi ke dalam hutan menyusuri jalan tanah merah ni, memang soheh, memang teruk. Faham je lah. Sampai di lokasi tasik tu dalam pukul jam 11 malam. Ini bukan tasik rekreasi tau. Ini adalah tasik berhutan. Memang gelap gelita malam tu. Mujurlah ada torchlight dan juga sedikit cahaya rembulan malam. Bolehlah nampak sedikit daripada tak nampak langsung kan. Kalau tasik rekreasi, jangan ada lampu-lampu yang majlis pasar. Ini dah, ini memang tasik tu tasik berhutan. Tasik terbiar kot agak-agaknya. Sesampai mereka ini bukanlah terus memancing. Ida. Mereka set up kemah dulu supaya kalau berlakunya hujan adalah tempat mereka nak berteduh. Lepas siap set up kemah semua, tanpa membuang masa, mereka berempat ni pun ambillah pot masing-masing untuk memancing. 2 di antara 4 orang ni, iaitu 2 orang kawan Zack ni, memancing sampai meredam masuk ke dalam tasik. Tenggelam jugalah sampai ke paras pinggang ni kan. Zack dan seorang lagi kawannya memancing atas darat je. Tetapi walaupun begitu, masih lagi berjauhan di antara satu sama lain, Zack dengan kawan lagi seorang dekat atas darat ni. Akan tetapi kalian semua, gangguan mula menyusul apabila jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Kawan yang memancing atas darat bersama Zack ni bagi tahu pada Zack,
Zack. Zack. Aku dengar ada orang minta tolong lah, Zack. Biar betik kamu ni. Mulut tak ada insurans. Alamak. Mana suara tu? Dari arah mana? Zack, ni. Nyamuk ni. Belakang aku ni, Zack. Masa Zack tolehkan pandangan dia ke arah belakang kawan yang dengar suara minta tolong tadi tu, Zack baru perasan. Rupanya mereka berdua ni mancing di depan satu pokok yang besar tau. Suara yang dikatakan minta tolong tu hadir daripada arah belakang pokok besar berkenaan. Jadi apa yang Zack dan kawan dia buat? Ini pantang orang memancing. Kalau kalian nak tahu, siapa yang pemancing tegar seperti aku pun sama juga. Kalau dengar yang bukan-bukan, jangan dicari. Mari kita tengok. Mereka berdua mengambil keputusan untuk tukar tempat yang lain. Walaupun mereka berdua ni tukar ke arah tempat lain, jarak di antara Zack dan seorang kawan dia ni masih lagi berjauhan dalam lebih kurang 10 meter macam tu kata Zack je lah. Bukan memancing duduk sebelah mana belah tau. Sedang Zack lah yang memancing ni, tiba-tiba secara tidak langsung Zack serta merta terkejut sebab bila masa ada orang sebelah dia ni. Siapa pula sebelah dia ni? Memancing pula tu macam Zack. Zack tak sedar pun, tak ada bunyi tapak kaki pun, tak ada bunyi bergeser dekat rumput, tak ada. Tiba-tiba tengah memancing, bila tengok ke kiri, siapa pula ni? Kata Zack, ada seseorang yang tidak dikenali memancing sebelah kiri dia. Tapi jarak tu lebih kurang dalam 3 meter. 3 meter tak jauh je, babe. Dekat je 3 meter ni. Jadi memang Zack nampak walaupun gelap dalam keadaan malam tu, dengan cahaya rembulan yang agak sedikit terang, memang nampak ada orang di sebelah kiri Zack sedang memancing seperti mana yang Zack sedang buat sekarang ni. Daripada biasan cahaya rembulan, Zack kata orang yang duduk di sebelah dia ni serba-serbi hitam, gelap, tak nampak apa, tak jelas. Tapi daripada bentuk rambut dan juga badan dia tu, nampak gayanya macam seorang perempuan. Muka pun tak nampak tau. Muka memang tak nampak. Sebab kata Zack, perempuan tu yang duduk sebelah dia ni, yang jarak 3 meter ni, asyik tunduk ke bawah je pandang tanah, tak pandang ke depan pun, kata Zack. Jadi Zack ni pun rasa tak sedap hati lah tau. Ni tak sedap hati ni. Tadi Zack apa dia buat? Dia terus bangun, bingkas bangun dan menuju terus ke kemah. Pelik lah kan? Kalau kita pun berfikiran waras lah. Takkanlah ini orang, ini bukan orang ni, ini bukan manusia, ini mesti benda yang bukan-bukan tu datang hadir mengacau ni. Nak duduk lagi? Dah, angkatlah kaki, cabut lari ke kemah. Orang yang pertama menuju ke kemah semula adalah Zack. Kemudian tak berapa lama selepas itu, seorang demi seorang kawan dia yang lain pun balik ke kemah juga. Bila semua sudah berkumpul, kawan-kawan Zack ni kata, tak sedap hatilah. Dalam waktu yang sama ini juga kedengaran bunyi anjing menyalak-nyalak. Seperti anjing ini dapat melihat sesuatu yang mereka tidak dapat lihat dengan pandangan mata kasar mereka. Bila mana jam menunjukkan pukul 5 pagi, sedang mereka ni packing barang-barang setak nak balik, salah seorang dari mereka ni perasan tahu ada sesuatu yang hitam lalu belakang dia ni. Mereka sedar waktu tu. Bukan mereka tak tahu benda hitam tu lalu dekat belakang mereka ni. Mereka sedar, tapi mereka buat tak tahu je lah. Dalam otak mereka ni, nak cepat balik ni, nak cepat berambus dari sini ni, tak nak tahan dah, tak nak tunggu dah, nak berambus cepat. Sebenarnya nak keluar dari Tasik tu melalui jalan Tanah Merah, perjalanan nak sampai ke jalan besar utama tak jauh pun, dekat je kalau nak diikutkan. Tapi entah macam mana, kata Zack, masa mereka naik motor nak keluar dari sana, mereka rasa macam jauh je, lain macam jauhnya. Walhal sebelum ni bukannya ini kali pertama mereka datang. Mereka datang banyak kali dah. Kali ini je yang terasa jauh lah pula. Sedang mereka naik motor melalui Tanah Merah ni, tiba-tiba ada satu pokok yang sangat besar di laluan jalan mereka ni. Masa mereka berselisihan dengan pokok besar tu, Masya Allah,
Zaid kata alangkah terkejutnya mereka berempat ni. Dengan jelas mereka ni nampak tahu ada satu makhluk berbaju putih sedang menanti mereka di depan pokok besar tu. Kata Zaid, apa yang mereka nampak, makhluk yang berbaju putih tu, kain putih tu, rambut dia panjang, kuku dia pun panjang juga, panjang-panjang. Lepas tu mereka ni tak ada pilihan tahu, nak tak nak mereka kena lalu juga menyusuri berselisihan dengan pokok besar dan juga makhluk baju putih tu. Mana ada jalan lain dah, tak ada jalan lain. Nak tak nak mereka lalu juga. Masa mereka lalu tu semakin dekat. Bila betul-betul dah berselisihan, masa tu makhluk tu mainkan peranan yang lain pula. Tiba-tiba mengilai nyaring depan mereka. Lebih kurang macam tu lah kalian semua. Tak boleh nak gambarkan, tak boleh nak bayangkan betapa takutnya mereka berempat ni waktu ni. Nak tercabut jantung kata Zaid. Jadi apa yang mereka berempat ni buat, mereka tangani perasaan takut tu yang menggigil ni. Kata Zaid, mereka baca Ayatul Kursi dan juga 3 Qul, dibaca pula dengan sekuat hati secara berjemaah. Sehinggalah akhirnya mereka berjaya keluar sepenuhnya daripada jalan Tanah Merah Tasik tu. Sampailah mereka ke jalan utama, jalan raya besar. Bila mereka on the way dalam perjalanan pulang nak ke rumah, mereka ni pun pagi tu subuh tu lepak dulu kedai mamak, minum sarapan apa semua, tenangkan dulu ya. Kemudian barulah mereka ni menuju balik ke rumah. Dan juga kalian semua, 2 di antara mereka ni kata Zaid demam panas disebabkan ketakutan yang teramat sangat dengan gangguan angker tu. Alhamdulillah bagi Zaid dan juga seorang lagi kawannya, sihat walafiat, tak ada apa pun yang berlaku. Cuma untuk kesan masa yang panjang bagi Zaid, bila mana dia bercerita semula, mengenangkan kembali semula kejadian di Tasik malam tu, Zaid akan automatik meremang. Masih lagi tidak boleh lupa pengalaman dan perasaannya diganggu dengan makhluk yang menyerupai bentuk yang kita gelar sebagai Pontianak. Itulah kisah benar yang dikongsikan oleh Zaid, pengalaman yang memancing di Tasik di negeri Johor. Terima kasih banyak-banyak ya saya ucapkan kepada Abang Zaid kerana sudi berkongsikan pengalaman beliau kepada kita semua. Bagi pendapat peribadi saya sendiri, saya memang mempercayai apa yang dikongsikan oleh Abang Zaid. Ya, sebab saya pun pemancing tegar. Suka sangat mancing tengah-tengah malam ni. Bak kata pemancing yang tegar, di mana kegelapan dan kesuraman di lokasi pancing berkenaan, makin besarlah peluang kita untuk dapatkan ikan yang rare lagi besar yang dikehendaki oleh para pemancing. Kalau tempat tu meriah, sangat berhibur, cerah, lilat-lilat, banyak orang, peluang untuk dapatkan ikan yang besar sangatlah tipis. Selalu ikan kecil-kecil. Jadi pemancing tegar ni memang dia akan pilih tempat-tempat yang seram, tempat-tempat yang kita rasakan angker, kerana di situlah terdapatnya ikan yang besar. Seperti kebiasaan, saya mohon jasa baik kalian semua untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum, lalu menjadi sebahagian kisah seram alam jin. Kalau kalian ada kisah dan pengalaman yang angker yang ingin dikongsikan, bolehlah PM saya dalam link yang saya sudah sediakan di description di bawah. Jika diberi keizinan, saya akan dedahkan pengalaman seram kalian nanti untuk episod-episod yang akan datang. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan bersua lagi di topik bicara kisah-kisah seram yang angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri, dan juga mungkin ada sedikit kisah-kisah seram yang agak lucu dalam kisah seram alam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.